Accountability kerajaan terjejas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Muhammad Rafiq Muhammad Abdullah menegaskan pihak yang membuka pintu untuk negara asing mencampuri urusan domestik tanah air adalah seperti menggadai kedaulatan negara. Beliau berkata demikian ketika mengulas kenyataan 90 ahli parlimen dari negara Thailand, Indonesia, Timor Leste, Cambodia, Filipina, Singapura dan Myanmar yang meminta agar parlimen dibenarkan untuk terus berfungsi tanpa sebarang sekatan. Dalam kenyataan mereka, 90 ahli parlimen negara berkenaan menyatakan kebimbangan mereka bahawa kuasa yang luas pemerintah Malaysia di bawah keadaan darurat sekarang ini berisiko merosakkan landasan demokrasi Malaysia dan membuka pintu untuk memungkinkan pelanggaran hak asasi manusia. Muhammad Rafiq juga mendakwa sejak dari dulu lagi memang ada ahli politik pembangkang yang suka membawa campur tangan asing ke negara kita. Kalau ada sesiapa yang sengaja menjemput orang luar masuk campur dalam urusan kita, maka ini adalah satu tindakan terdesak. Apa sahaja perbezaan kita, jangan sampai menjual negara kepada orang politik asing, ujarnya, seperti dipetik portal Backbencher Perikatan Nasional PMBBCportal.com. Sementara itu, Ketua Penerangan PAS Pusat Kamaruzaman Muhammad dalam satu kenyataan melahirkan kekesalan dengan laporan Malaysia Kini yang didakwanya cuba mengelirukan rakyat. Bilangan 90 ahli parlimen yang disebutkan adalah salah kerana 25 daripada mereka yang menandatangani bukanlah ahli parlimen tetapi merupakan mantan ahli parlimen. Kenyataan ini juga tidak mewakili pendapat kerajaan negara-negara tersebut tetapi sekadar mewakili pendapat ahli parlimen pembangkang mereka, katanya di petik Harakat Daily. Seperti Muhammad Rafiq, beliau juga membangkitkan perihal gesaan itu datang daripada kumpulan ahli parlimen di bawah ASEAN Parliamentarians for Human Rights atau APHR yang dipengerusikan oleh Charles Santiago, ahli parlimen DAP. Adakah ini juga satu petanda bahawa tindakan ahli-ahli parlimen pembangkang negara-negara tersebut didorong oleh ahli parlimen pembangkang negara kita yang mahu mengkritik dan mencemarkan imej kerajaan sahaja, kata beliau. Kita setuju bahawa setiap portal berita, walau apa sekalipun kecenderungan politiknya, tidak cuba mengelirukan rakyat dan menjaga etika pemberitaan, terutamanya di waktu darurat. Ini termasuk Harakat Daily. Namun tidak benar hanya pihak pembangkang yang gusar dan mengkritik penggantungan parlimen. Timbalan Speaker Dewan Rakyat Datuk Seri Azalina Osman Said turut menyentuh perkara yang sama dalam surat yang dihantar kepada Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun dan salinan kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Taqiyuddin Hassan dan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun. Dalam suratnya, beliau memohon Peguam Negara mempertimbangkan penggantungan jemaah menteri dan hanya kementerian relevan saja perlu berada dalam Kabinet Darurat Khas. Perkara 43/3 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa jemaah menteri hendaklah bertanggungjawab secara bersama kepada Parlimen. Saya tekankan di sini bahawa pertanggungjawaban menteri adalah mustahak dalam sistem berparlimen oleh sebab ia memastikan accountability kerajaan kepada Parlimen dan secara langsung atau tidak langsung kepada para pengundi. Namun, kata Azalina, situasi sekarang ini membuatkan cabang eksekutif seolah-olah mentadbir secara bebas dalam hal ehwal negara dan tidak dipertanggungjawabkan kepada Parlimen. Malangnya dengan penggantungan Parlimen, tiada ruang untuk pertanggungjawaban jemaah menteri dan menteri secara berasingan. Ahli Parlimen Pengerang itu berkata Kabinet Darurat Khas boleh dibenarkan untuk berfungsi dengan kuasa yang terhad sehingga darurat dibatalkan. Ujarnya, sebuah jawatan kuasa parlimen khas bipartisan yang terdiri daripada ahli parlimen dari kerajaan dan pembangkang boleh diwujudkan dengan dipengerusikan Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Ia antara lain meletakkan tanggungjawab kepada menteri serta melaksanakan semak dan imbang yang amat diperlukan, tegasnya. Azalina juga mengingatkan Peguam Negara bahawa hampir semua negara lain termasuk yang mempunyai kadar kes jangkitan COVID-19 lebih tinggi daripada Malaysia tidak menggantung parlimen. Sebaliknya, negara seperti United Kingdom melaksanakan pengubahsuaian teknikal dan prosedur supaya persidangan parlimen dapat dijalankan dengan selamat dan berkesan. Beliau mempersoalkan bagaimana badan eksekutif akan dipertanggungjawabkan untuk keputusan yang dibuat jika parlimen tidak boleh memainkan peranan utamanya, iaitu memastikan perlembagaan berfungsi. Nah, pengampu Muhyiddin Yassin nak kata apa lagi? Hakikatnya penggantungan parlimen menyebabkan pemandulan badan perundangan. Bukan Jom Channel yang berkata begini. Timbalan Speaker Dewan Rakyat yang kalian lantik yang berkata, kenapa masih tak nampak